Warahmatullahi wabarakatuh yang kita hormati Encik Syah, Encik Muhammad Syah selaku pengerusi Childhood Cancer Malaysia, Kak Shima, Puan Hashimah selaku pengerusi Cakna dan juga semua ibu-ibu dan ada bapa ke yang hadir pada hari ini. Okay, so Alhamdulillah kita dapatlah bersama-sama dalam sesi Raudah Jiwa yang pertama pada hari pagi ini. So, saya Syahirah dan bersama dengan saya Faizah, kita orang akan sama-sama akan moderate this first session lah. Jadi, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, sesi ini adalah sesi pertama dan kita luncurkan sempena Ramadan lah, insyaAllah. Dan mungkin ada yang tertanya-tanya sebenarnya ni apa punya session. Jadi, kita nanti Faizah akan explain dengan lebih detail lah sebenarnya session ni apa, tapi secara ringkasnya ini adalah satu grup sort of macam social support, kumpulan sokongan untuk kita sama-sama sharing dan support each other dan juga kita selitkan juga sesi tadabbur sikit lah di akhir-akhir nanti. Jadi saya rasa lah kita dah ada dalam 18 orang Alhamdulillah. Kami tak, initially untuk first session ni kami tak ada aim high sangat. Mungkin dalam 10-15 orang pun dah okay. Kita tengok macam mana kita punya respon. Tapi sebelum kita teruskan, kita buka dengan bacaan surah Al-Fatihah dan semoga sesi kita akan penuh diberkati dan dipermudahkan oleh Allah SWT. Okay, Al-Fatihah. Okey, amin, amin ya Rabbal Alamin. Right, okey, selamat datang Fizah dari USIM dan yang lain dah tak sempat nak wish seorang satu sebab kita pun tak kenal lagi semua orang. Tapi kita mulakan dengan sesi welcoming speech lah daripada Encik Muhammad Syah. Kita silakanlah sedikit kata-kata aluan. Silakan Encik Syah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Puan Hashimah Sulaiman, pengerusi Cakna, Dr. Nur Hafizah, Dr. Faizah, Dr. Wan Syairah dan Dr. Daniel selaku panitia lah, panitia projek Syukur Cakna. Yang tadi yang memperkenalkan diri dari USIM tu ialah Dr. Nur Hafizah Syukur, salah seorang penasihat Cakna. Alhamdulillah beliau dapat hadir bersama pada hari ini. Pertamanya kita mengucapkan syukur kepada Allah SWT kerana dengan izinnya satu demi satu apa kita panggil inisiatif yang baik ini telah mula diluncurkan. Kita bermula pada 19 Januari lepas dengan meluncurkan Balang Syukur Cakna. Dan hari ini sister program dia iaitu Raudah Jiwa. Dan sekiranya kita semua bersatu dan sama-sama memberi sokongan, mungkin dalam tempoh setahun kita akan ada projek seminar syukur. Saya bagi pihak Childhood Cancer Malaysia dan Puan Hashimah daripada Cakna mengucapkanlah tahniah kepada panitia yang diketuai oleh Dr. Faizah kerana berjaya untuk memulakan inisiatif yang pada saya is brilliant. Satu inisiatif yang sangat baik, yang sangat diperlukan, yang kita harus bina sama-sama. Semoga pada satu peringkat nanti seluruh Malaysia juga boleh follow ataupun boleh ikuti program-program daripada projek Syukur Cakna ini. Jadi Cakna memang mempunyai banyak aktiviti. Kita ada hari itu 15 berapa bulan hari itu kita lancarkan Cakna Outdoor, acara luar rumah, acara riadah dan sukan luar rumah, Cakna Outdoor 15 Februari. Kemudian kita Puan Hashimah dah luncurkan projek Sajian Harapan Cakna, satu program video dalam TikTok berkenaan dengan pemakanan sihat. Jadi
jemput-jemputlah kepada yang belum follow untuk follow TikTok tersebut. Sebab semalam pun kita baru mesyuarat dengan Dr. Nurul Huda dari Jabatan Dietetik UTM. Kami berhasrat untuk menggarap kita panggil sokongan yang lebih besar daripada Fakulti Sains Bersekutu, Sains Kesihatan Bersekutu UKM, yang mana akan lebih banyak lagi pakar-pakar yang akan terlibat dengan China lah, insya-Allah. Jadi tanpa mengambil masa, sebab masa kita terhad kan, jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada panitia, terima kasih kepada semua yang hadir, dan war-warkan kepada yang lain-lain, dan nanti mungkin boleh bagi cadangan kita nak buat program ni, buat kekerapan dia macam mana, insya-Allah. Semoga Allah beri kita keberkatan di bulan Ramadan yang mulia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik Syah, Puan Shima. Okay, jadi sebab kita kesuntukan masa juga, jadi saya jemput teruslah Dr. Faiza untuk bagi sedikit intro pasal kita punya program dan juga Balang Syukur Cakna. Hijah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator kita Dr. Syahira. Okey, ni kawan lama saya. Waktu kami sama-sama bekerja di hospital HRPZ di Kota Baru, Kelantan. Okey, kami bertemu balik sebagai parent kepada anak yang kanser lah. Okey, maaf ya sebab cuti sekolah kan ada anak-anak ni bising pula background. Okay, first Alhamdulillah, syukur ya sebab dapat juga atas izinnya kita berkumpul hari ni di dalam bulan yang mulia ni. Kita mulakan our Raudah Jiwa, sesuatu yang baik kita mulakan di bulan yang bahagia, insyaAllah. Jadi saya mewakili AJK meminta maaf sebab ada banyak technical punya problem sikit pagi ni. Link pun ada masalah, lepas tu Zoom pun ada problem sikit sebab kami sebenarnya tak berapa arif lah tentang Zoom ni, tapi nak buat juga kan. Jadi insyaAllah kalau ada teman-teman, sahabat yang terror kan boleh handle Zoom, boleh bantu kami untuk technicality ni, minta tolong volunteer lah. Boleh PM saya atau Dr. Syahira, kata saya nak bantu Raudah Jiwa. Sebab macam kesian sangat kan. Okey, jadi saya juga ucapkan terima kasih, tahniah kepada anda semua sebab sudilah meluangkan masa pagi ni bersama-sama kita dalam halaqah kita yang pertama, anjuran di bawah anjuran Cakna lah. Sebab tahulah siang-siang bulan Ramadan kan, mungkin baru nak rehat tapi masuk ke saya sebenarnya saya bukan ustazah, saya juga bukan ahli psikologi maupun psikiatris. Saya medical doctor tapi sekarang bekerja sendiri, freelance. Okay. Saya juga sama seperti anda semua. Saya seorang penjaga kepada pesakit kanser. Okay. Arwah anak saya juga dulu kanser, adrenal neuroblastoma. Okay. Jadi bila saya imbau kembali apa yang saya perlukan sewaktu menjaga anak dulu, saya memang perlukan something like this, support group, halaqah jiwa macam ni kan, yang tempat yang kita boleh berkongsi lah. Okay. Jadi Raudah Jiwa ni sebenarnya macam Cik Syah cerita tadi, seperti mana Dr. Syahirah cerita tadi, dia merupakan sebahagian daripada projek Syukur Cakna. Okay. Begitu juga Balang Syukur Cakna lah. Di bawah projek Syukur tu ada beberapa projek juga yang kita akan laksanakan. Saya mohon doa semua, semoga ia dapat dijalankan dengan baik. Saya nak kena mute kan. Okay. Alright. So halaqah ni insyaAllah kami niatkan agar kita dapat berkumpul, kita dapat berhubung lah, hubungkan silaturahim sesama kita. Sebab mungkin ada yang dah lama tak jumpa kan, mungkin yang dah tamat rawatan dah tak jumpa dah kan. Kita boleh berkumpul dalam ni, serta dia jadi tempat untuk kita kongsi kisah kita dan kita bangkit serta sembuh dengan Al-Quran. Juga
bantu kita kembali berdiri dengan teguh dan lebih tenanglah untuk hadapi hari-hari yang mendatang. Okay? InsyaAllah setiap peserta yang hadir hari ini, kita akan take note ya siapa yang hadir. Jadi boleh tak minta tolong semua rename nama anda semua kepada nama yang proper lah. Okay? Sebab kita akan tanda kehadiran dan siapa yang hadir kita akan post balang syukur cakna ke alamat masing-masing. Okay? Harapannya semoga dapat memberi sedikit sebanyak manfaatlah kepada anda semua. Jadi kami juga mengalu-alukan sebarang cadangan agar lepas ni dapat bergerak dengan lebih baik di masa akan datang. Okey, itu saja. Terima kasih. Okey, Syaira, next Okay, next. boleh ice breaking lah. Okay, terima kasih Ijah. So sebenarnya kami tak ada plan nak buat session yang agak formal, more on macam perkongsian lah. Dan saya juga, saya bukan juga psychiatrist dan saya merupakan doktor medical lah dan kepakaran saya dalam bidang kesihatan awam. Okay, so apa ni, dalam, saya pun tak tahu nak start macam mana Ijah. Tapi saya rasa kita proceed dengan agenda kita yang kedua kan. Itu berkaitan dengan push factor. So saya tak pasti ada berapa orang ibu-ibu yang ada dalam ni. Mungkin dalam 20 orang kan lebih kurang. So kita salah satu cara untuk kita mengingat kembali apakah push factor kita waktu kita tengah kecewa waktu anak kita diuji kan, saudara mara kita diuji. Jadi saya rasa bolehlah kita kongsikan sedikit apakah masing-masing sebab setiap individu dia mempunyai push factor yang berbeza. Jadi kalau Ijah, apa Ijah punya push factor? Tak dengar Ijah tak mute. Okey, mungkin ada yang tak faham juga push factor apa pula ni kan. Actually kita nak ice breaking, kita nak kenal-kenal sebab mungkin ada yang tak tahu sebenarnya halaman kita hari ni bukannya dari HPKK saja. Kita ada juga dari Johor, dari HSI dan kita juga ada dari PPUM. Kan Syaira? Ada 3 Betul. hospital utama ni lah. Jadi yang HPKK mungkin tak kenal yang PPUM kan. Jadi masa ni kita boleh berkenalan sikit. Okey, kami akan mula tapi nanti kami ajaklah beberapa orang dalam 6 orang ke siapa yang nak sharing juga sedikit okey. Jadi Pergi sekolah. nak cakap pun ni kan background bising. Okey, kalau nak saya mula dulu okey. Push factor untuk push factor ni maksudnya apa yang membuatkan anda terus berjalan terus sekarang ni? Apa yang membuatkan anda walaupun macam mana rasa, walaupun berat macam mana pun hati, tapi terus bangkit, bangun dan jalan melalui hari-hari inilah. Okay? So, kalau tanya saya patah balik pada saat saya rasa sangat sukar dulu. Apa saya punya push factor ialah arwah anak saya sendirilah. Arwah anak saya nama Farhanah Mardiyah. Okay? Dia setelah 4 tahun treatment dia meninggal dunia. Dia tak survive lah kan. Jadi push factor ialah my own daughter yang mana saya pun bila saya bayangkan dia saya tahu dia pun nak saya gembira lah. Okay? So teruskan kehidupan ni seperti biasa kan. Cuma saya ambil masa yang lama jugalah untuk macam nak untuk saya ambil masa agak lama juga untuk move forward dan membantu Syakna. Anak saya meninggal tahun 2016 dan tahun lepas baru saya PM Kak Shimah offer yang saya nak tolong bagi beberapa cadangan kepada Syakna. Jadi it's okay. Kita masing-masing ada waktu masing-masing kan. So take your own time tapi jangan berhenti bergerak. Walaupun slow, bergeraklah. Okay? Teruskan kehidupan. Dan nak kata tak busy, kenapa nak buat semua ni? Kenapa nak tolong Syakna? Tak busy ke? Busy juga. Saya ada banyak juga kerja-kerja yang lain yang saya buat. Tapi itulah, kita mencari why factor kita kan. Kita mencari sesuatu yang memberi kita impact. Dan saya juga nak bantu sebenarnya sahabat-sahabat yang sama perjuangan kita ni. Nak bantu juga kalaulah ada sedikit sebanyak yang saya boleh tolong kan. Untuk bantu semua untuk bangkit semula, untuk
jadi lebih tenang lah, insyaAllah. Jadi so itu saja daripada saya. Okay, Syairah pula macam mana? Okay, so Ijaz punya push factor sekarang more on nak membantu orang lain dah kan? Betul kan Ijaz? Okay. Ya, betul. Okay. Saya push factor saya rasa saya pun lebih kurang dengan Ijaz juga ketika diuji awal-awal dulu ketika didiagnose, anak saya didiagnose dengan brain cancer lah ataupun kanser otak ketika usianya 1 bulan, dan dia start kemoterapi ketika umurnya 8 bulan dan dia ada beberapa menjalani 4 kali operation di kepala lah. So Alhamdulillah sekarang dia berumur 10 tahun. Dan saya rasa dia punya kekuatan tu sendiri yang membuatkan kita menjadi lebih semangat lah. Sebab kalau ikutkan daripada awal yang dia dapat diagnosis tu, daripada doktor cakap macam dia tak boleh nak survive sampai this age lah. Tapi Alhamdulillah sekarang dia dah berusia 10 tahun walaupun dia bukanlah kita cakap kanak-kanak yang normal, pergi ke sekolah normal kan. Dia pun ada sedikit kita panggil some disabilities lah kan. Tapi Alhamdulillah bila kita tengok semangat dia, automatik kita pun menjadi lebih semangat. Saya rasa itulah antara push factor utama ialah dia punya semangat tu sendiri dan juga sokongan daripada ahli keluarga. Tu bagi saya lah. Ada orang lain ke yang ingin berkongsi, boleh juga type di chat box apakah apa ni push factor you all lah supaya kita sama-sama dapat menguatkan semangat masing-masing. Mungkin Dania ke nak kongsi, salah satu AJK kami juga, Dr. Dania sini. Kalau ingin berkongsi, tapi tadi Dania ada technical problem sikit dengan dia punya laptop, ataupun mana-mana ibu boleh juga type di sini. Kan Ija? Sila jemput. Tak tengah ni technical issue ke ni tengah kita minta yang lain lah kalau siapa-siapa yang sudah nak share dulu lah. Boleh. Boleh? Silakan. Kita ada 26 orang dekat sini. Silakan kalau boleh dalam 5 orang ke sharing sikit. 5 orang pun ramai kot. 2-3 orang pun okey. Okey, Puan Azwa silakan. Assalamualaikum. Salam. Okey. Macam mana nak cakap? Terima kasih bagi saya peluang untuk berjumpa dengan parents yang senasib. Okay, saya punya kisah is actually tahun 2007 where my son Adam Zachary, dia didiagnosed with ALL at the age of 3 years old. Masa time tu memang masa dapat diagnose tu kita memang tak sangka lah sebab ingatkan cancer ni affecting only macam yang mana ada genetika apa ke, rupa-rupanya tak. So Alhamdulillah sekarang my son is already 21 years old, free from cancer over 10 years, and Alhamdulillah juga dia dah ada insurance policy, which kalau dulu selalunya siapa-siapa yang ada critical illness ni semua tak dapat. Jadi apa knowledge yang saya ada ni saya nak cuba sampaikan. It took me a while juga macam Dr. Faizah tadi tu for me to actually share out, because masa dia sakit tu saya tak sanggup nak cakap dengan orang, tak sanggup nak share ke, sebab bila I share with people I always get reply sabarlah. Memang kita dah kena sabar pun masa tu. So don't tell me something yang I already know. So because of people punya outside, I mean macam mana, orang luar punya respon macam tu, I refuse to say anything. Selepas saya, I would say maybe lebih kurang 5, 6, 7 tahun lepas lah, baru saya ada guts untuk bercerita my experience ni. And 7 tahun okay, lebih kurang 7 tahun lepas lah saya dah cuba, in order to connect with dengan onkologi ni kan, saya bagi setiap tahun dan di bulan Ramadan saya bagi
gift pack, iftar pack pada HUKM. Masa time tu HUKM. So tahun ni dah tahun ke-7 lah yang kita setiap bulan Ramadan kita akan bagi makan. Sebab saya remember there was one time masa bulan puasa, sorry yang terlebih pula, but I wanted to tell you my passion lah kan. I remember masa bulan puasa, masa anak sakit tu, masa time tu mana ada Grab ke as easy as now. Masa time dulu tu you kena keluar turun bawah pergi cari kat makanan. And masa time tu anak you sakit, pada time you nak pergi beli makanan tak ada makanan. Ya Allah, sedih sangat lah. Masa time tu kan you nak telefon kedai-kedai luar, so mana ada. That was 2007. So perasaan sedih saya tu, saya tak nak orang yang, kalau boleh tak nak orang, tak nak parents-parents yang face the same challenge sekarang ni to experience what I feel. Kita dah dalam challenge anak sakit, tiba-tiba time buka puasa tak ada makanan nak makan. Sedih sangat. So apa peluang yang saya boleh buat, saya usaha. And then few years ago saya kenal Cak Ne. So daripada situ, terima kasih juga Cak Ne sebab bagi saya peluang untuk join some of your activity, and now ada tazkirah ni, so peluang saya untuk expand my network. So hopefully sama-sama kita bantu share knowledge about pediatric cancer ni lah to the crowd out there, because I still believe that parents out there selagi tak kena, they don't bother. So kita usahalah insyaAllah. Okay, itu saja dari saya. Terima kasih. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak Puan Azwa atas sharing. Memang Sama. bagus sangat yang Puan Azwa tengah buat tu. Saya pun teringat bila Puan Azwa cerita. Memang teringat kalau masa kita pernah berpuasa dekat ward, kita pernah raya pun dekat ward. Memang pernah lah semua tu. Dan seingat saya ward dulu dia open. Jadi kita sangat rapat dengan satu sama lain. Dan saya sedikit terkejut sebenarnya hari tu saya visit HPKK. Ward sekarang sangat tertutup. Bilik asing sorang-sorang. Saya macam tak boleh imagine sebab saya rasa kalau saya dulu, saya memang nak bertanya khabar dengan orang sebelah. Lepas tu orang sebelah ada anak kecil, dia nak pergi mandi ke apa, kita boleh tolong jaga anak dia. Kan? Macam sekarang ni, saya pun tak tahu. I cannot imagine macam mana dia orang. Tapi mungkin more to privacy lah. Okay, more to privacy. Dan juga untuk kesihatan anak jugalah. Dia isolate kan. Jadi, semoga itu yang terbaik. Jadi that's why kita buat halaqah ni supaya at least ibu-ibu yang di dalam bilik-bilik yang tertutup tu pun boleh join sekali kan. At least dapat juga berkongsi anything yang dia perlukan kan. Okay. Okay, terima kasih sekali lagi Puan Azwa. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni Kak Salam Shima. Puan Shima. Ya. Kak Shima pengurusi Cak Ne. Daripada 2008 Cak Ne dah ditemukan, 2013 didaftarkan. Nak kata push factor anak, entahlah macam-macam push factor ada. Ya, anak Kak Shima sekarang bedridden, ya, dah sembuh 2007 kanser maduloblastoma, sembuh 2009, lepas tu jadi OKU, jalan elok apa benda semualah macam-macam berlaku, sehingga dia boleh pergi sekolah macam biasa, tapi still OKU, tapi kami berusaha untuk dia berdikari. Akhirnya alhamdulillah dia berdikari juga walaupun dalam keadaan OKU, mata tak berapa keseimbangan masalah apa benda semua, tapi Allah izinkan kami bersama dia. 2023 dia sakit balik, sehingga sekarang dia bedridden, mata tak nampak, telinga tak apa dengar, pakai tracheotomy tube, tak boleh bercakap. Tapi alhamdulillah, sebenarnya bila kita tengok Kak Cik ni, dia yang bersemangat untuk hidup. Akak berapa kali cakap Kak Cik ni kalau orang dewasa rasanya bukan orang dewasa lah, ibu bapa dia, akak lah sendiri, akak rasa macam dah give up dah kan. Tapi Kak Cik memang jenis bersemangat untuk survive. Kita orang alhamdulillah
apa sokongan family, anak-anak memang tip-top lah. Apa dia, bilik dia seolah-olah macam ward sekarang ni. Sekarang dia still bedridden. Tu kata tadi mata tak nampak, apa ni, telinga dia memang dia kesan daripada dia punya kemo 2007 tu, dia memang telinga dia memang tak berapa dengar, tapi kita orang bila cakap kuat, dia dengar jugalah. Kemudian cakap sekarang, dia bedridden, dia vegetatif ya, dia koma selama hampir 4 bulan hari tu. Ya, hampir 4 bulan dia koma. Kemudian dia sedar balik. Tu yang uh, kita pun rasa Kak Cik ni bersemangat betul lah dia untuk survive kan. Jarang orang dah koma dia boleh sedar balik ya. Doktor pun Dr. HUKM memang dah angkat tangan sebenarnya, memang Kak Cik menunggu untuk meninggal aja hari tu. Ya, kemudian doktor di Seremban STJ yang berusaha untuk memulihkan dia pun kata dia takkan susah lah kan untuk dia sedar kembali ya. Tengok ujung bulan 12 dia sedar, tapi sedar bukan macam dalam TV dia sedar boleh bercakap benda tu, tak, itu cerita dalam TV ya. Kalau cerita sebenarnya tak, dia tak boleh, masih tak boleh bercakap. Pasal dengan alat tracheotomy dia tu, tapi dia dah mula bercakap dan kami dah dengar dia punya percakapan tu macam berbisik-bisik lah. Itu pun syukur Alhamdulillah. Memang satu kurniaan Allah yang tertinggi yang apa yang berlaku pada Kak Cik ya, daripada koma sampai dia boleh cerita yang dia nak baju raya 3 lai warna ni ya. Jadi memang tu lah yang akak cakap tadi ya. Apa push factor dia? Push factor untuk join ni sebenarnya Kak Cik lah yang sebenarnya memang akak bukannya tipulah kalau kita kata kita tak down. Memang down, memang paling ke bawah sekali lah bila sakit yang ini ya. Sebab sakit kanser 2007 tu hanya 5% saja, walaupun dia sampai jadi OKU, hanya 5% sahaja berbanding dengan yang ni. Pasal yang ini sampai dia jadi macam tu lah, macam hanya ada nyawa aja masa tu. Tapi alhamdulillah Kak Cik semakin pulih, dan semalam dia cuba nak berdiri, apa ni, dia dah cuba apa dia bersama dengan fisioterapis dah 2-3 kali lah. Dah duduk sambil pegang macam tu pun syukur Alhamdulillah ya. Okey, itu sajalah ya, apa ni, memang apa ni, rauda jiwa ni memang amat-amat diperlukan ya, terutama pada orang-orang yang seumpama macam kita lah. Terima kasih Kak Shima. Saya rasa perkongsian Kak Shima tadi sangat memberikan kita satu inspirasi barulah. Kita tengok macam mana Kak Cik begitu semangat. Saya memang ikuti Kak Cik daripada dulu lagi sampai sekarang, dan saya memang jadikan Kak Cik, Kak Shima, Cik Syah ni sebagai idola jugalah, sebab anak saya pun brain cancer juga. So memang saya tengok progress Kak Cik ni daripada dululah. Kita sama-sama doakan semoga Kak Cik akan lebih sihat dan boleh bangkit seperti Kak Cik yang kita kenal dululah, insyaAllah. Okay. Jadi saya baca ada perkongsian daripada di chat box daripada Raihana Roslan. Ini Raihana kan, Dr. Raihana kan? Tu ke Mak Dr. Rai. Arwah Midat kan? Hari Dr. tu Rai. waktu betul kan? Okey, kami pernah pergi visit rumah Dr. Raihana lah ketika anak arwah Mikdad meninggal tahun lepas kan, Ijah, kita pergi tahun lepas. So Raihana tulis sini, bagi saya bila kuat diuji, bila down saya akan teringat lagu ini. Mana milik kita, tidak ada milik kita. Semua yang ada Allah yang punya, nyanyian arwah Ustaz Asri Rabbani. Sesungguhnya semua milik dia, dan bila diuji Allah tak akan tinggalkan kita. Pasti akan ada pertolongan dan nikmat, dan dia hadirkan untuk kita menjalani ujian itu, insyaAllah. Okay, terima kasih Raihana. So saya rasa Ijah ada apa-apa lagi Ijah sebelum kita ke next slot?
Kalau ada seorang lagi nak sharing pun boleh. Tu, Mungkin kat link, yang kat link. baru. Boleh boleh. Boleh Kat boleh link silakan. dekat chat tu, Syaira. Ha? Ibu Irdina. Oh ni, okey. Ni Puan Azlina Saya Ibu Irdina, bekas pesakit L 2012. Proses Irdina sangat suka, tak percaya dia melalui semua. Kekuatan saya adalah sokongan sahabat sekasut, family dan orang sekeliling. Sekarang bila dengar jiran-jiran, sahabat yang diuji, saya suka share pengalaman yang pernah dilalui. Alhamdulillah Irdina dah sihat dan sedang sama belajar di UiTM. Terima kasih Allah atas ujian ini. Okey, terima kasih Puan Azlina. Alhamdulillah, Okey. Kak Lin. Bagus sangat. Saya pun excited tengok Irdina dah masuk universiti dah. Alhamdulillah Okay. Semoga baik-baik je semua. Okay, Alhamdulillah. Okey, Rasanya insyaAllah. saya sebenarnya nak dengar lagi banyak sharing. Tapi kita kesuntukan masa kan, Syairah? Saya rasa kita boleh insyaAllah lah next session kan. Kalau ada banyak sambutan kita boleh teruskan lagi. So kita pun tak nak ambil masa more than 1 hour untuk session pertama ni. Jadi kita teruskan dengan kita punya tadabbur punya slot. So tadabbur kita untuk sesi pertama ni, Dr. Faizah sendiri akan sampaikan tadabbur kita pada hari ini. Sedikitlah intro sikit pasal Ijah ni, dia punya semangat. Dia join juga kelas tadabbur melalui TOTIQ, Training of Trainers Interaksi Quran, anjuran Yayasan Umi Malaysia pada tahun 2024 dan training oleh Akademi Sinergi Ikhlas yang dinaungi oleh Tuan Haji Fazrul Ismail. Okay, dan Alhamdulillah beliau telah grad dengan black belt pada Februari lepas. Actually dia ada graduation dia juga. Black, yellow and red. Kan? Betul tak Ijah? Okay. Jadi jadi insyaAllah kita dengar sedikit tadabbur daripada Faizah. Dan kalau ada sambutan, insyaAllah kalau next session mungkin kita boleh invite orang lain jugalah untuk sesi tadabbur. Okay Ijah, silakan Ijah. Syairah boleh tolong bukakan tu? Nanti sekejap Suruh siapa tadi? Nashita Sekejap. Boleh. Siapa boleh Okay, tolong sekejap. ni? Okay, thank you so much, Nashita. Okay, Kamila. Okay. Nampak ya semua screen? Okay. Jadi Alhamdulillah, insyaAllah kita mulakanlah tadabbur beberapa ayat pilihan dalam halaqah kita. Hari ini insyaAllah saya pilih ayat ni sebagai permulaan, iaitu ayat 155 dari surah Al-Baqarah. Okay. Jadi bila cakap pasal tadabbur ni, sebenarnya tadabbur ni bukan untuk ustaz-ustazah saja. Dia semua kalau kita ni Muslim, semua Muslim sebenarnya wajib tadabbur Al-Quran supaya kita faham isi kandung Al-Quran tu. Sebab tadabbur tu salah satu hak yang kita patut penuhi, hak Al-Quran. Okay, sikit sebanyak saya share lah tadabbur. Jadi sekarang ni pun saya tengok banyak sangat kelas-kelas tadabbur. Jadi kita boleh je join online apa semua. Okay, InsyaAllah saya mulakan hari ni dan next time macam Syairah cakap tadi, mungkin kita boleh invite orang lain pula, pentadabbur yang lain pula, atau mungkin kalau sambutan sangat bagus, kita boleh juga di masa hadapan kita invite ustaz atau ustazah. Okay, insyaAllah. Jadi jom kita tengok ayat ni, ayat 155 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sadaqallahul Azim. Okey, maksud dia ialah, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Okey, nota ni saya guna nota dari Puan Nadia. Puan Nadia, nota Nadia tu. Kalau siapa kenal jadi saya kreditkan juga kepada owner of this nota. Sebab nota dia dah cantik, jadi saya ambil nota ni, saya dah mohon dari Puan Nadia sendiri lah. Alright. Jadi selepas kita dah baca ayat ni, kita dah tengok terjemahan dia, the next step bila kita nak tadabbur, kita kena tanya diri kita, apa message Allah dalam ayat ini untuk diri saya. Macam tu cara dia, okey? Apa message Allah dalam ayat ini untuk diri saya? Sebab kita kena bayangkan ayat yang Allah bagi ni ialah Allah nak bagi pada kita juga.
bukan pada orang lain. Okey? Jadi kita tengok balik terjemahan tadi, apa mesej ialah saya boleh simpulkan ada 3 mesej utama lah. Okey? Mesej yang pertama ialah semua kita ni semua pasti diuji. Okey. Itu mesej pertama. Mesej yang kedua ialah ada 5 bentuk ujian yang Allah akan uji kita. Yang mesej yang ketiga ialah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Okey? So sangat special lah ayat ni. Kita pun selalu juga dengar sebenarnya ayat ni kan. Dan bila kita jumpa, bila baca surah Al-Baqarah jumpa ayat ni, kita memang rasa kena sangatlah dengan apa yang kita hadapi kan. Okey. So selepas kita dah tengok mesej Allah dalam ayat ni, the next step kita kena tanya diri kita, apa kesedaran kita dapat bila kita baca ayat ni? Ada sedar sesuatu tak? Bila baca ayat, baca terjemahan kan? Macam saya, bila saya baca ayat ni, saya sedar yang okey, semua orang diuji. Maksudnya kadang-kadang kita rasa kita je yang diuji kan? Macam why me kan? Kenapa Allah pilih kita untuk diuji? Padahal semua orang pun dapat ujian masing-masing. Cuma ujiannya sahaja mungkin berbeza. Okey? Lepas tu saya juga sedar, saya macam tersedar kan? Oh, maksudnya Allah tahu semua yang kita hadapi ni. Allah tahu semua ujian yang kita tengah go through ni sebab Allah yang bagi ujian tu. Itu salah satu kesedaran jugalah yang saya dapat. Jadi bila kita dah sedar kan, kita go deeper. Apa kita rasa? Refleksi balik kat diri kita. Ada rasa apa-apa tak? Kalau saya rasa lega. Saya rasa ayat ni juga sebagai penawar. Sebab apa? Sebab maksudnya ujian tu untuk semua orang dan ujian tu bukan satu denda sebenarnya. Kan? Kadang-kadang ada orang kata ujian tu satu denda kan. Ujian ni sebab dosa banyak, sebab tu Allah uji. Bukan Allah uji semua orang. Even Nabi, Rasul pun diuji kan. Cuma ujiannya lebih besar kan. Okey, kenapa slide kita dah jadi lain ni? Nashita boleh letak slide tadi balik? Slide dah hilang. Nashita boleh tolong up balik slide? Okey, tak apa saya sambung Okey. Apa kelegaan lagi ialah Allah uji ni nak tengok siapa antara kita yang ada sifat sabar. Kita ni ada sifat sabar tak? Dan selain daripada tu Allah juga bukan saja beri ujian tapi Allah beri siap dengan tips macam mana kita nak hadap ujian tu. Okey. Jadi macam mana nak hadap ujian tu Allah sebut sabar. Okey. Okay, now kita nak tengok satu persatu pula. Kalau boleh tolong upkan slide. Okay, terima kasih Nashita. Okay. Kita nak tengok satu persatu daripada ayat tadi. Boleh tengok Walana beluwannakum tu. Bala tu ialah maksud dia ujian. Okay. Nanti saya share slide ni dalam grup WhatsApp ya. Okay. Bala ialah ujian. Dan macam mana kita tahu ujian tu pasti semua orang dapat ialah sebab Allah letak 3 huruf penegasan dekat situ. Ada huruf waw, ada huruf lam dan ada huruf nun yang ada syaddah. Okey? Ada 3 penegasan maksudnya memang pasti, memang sesungguhnya, memang benar-benar lah. Benar-benar Allah nak kata kamu semua akan diuji kan. Okey. Bisya'in. Bisya'in tu maksudnya dengan sesuatu. Sesuatu tu kalau kita baca tafsir maksudnya sedikit. Sedikit je Allah uji kita sebenarnya. Tapi kenapa kita rasa berat sangat kan? Tapi Allah sebut sedikit. Yang aku uji kamu ni sedikit saja. Dan sedikit tu apa? Sedikit tu ialah yang pertama ni. Okey, 5 ujian tadi kita tengok satu persatu. Yang pertama ialah al-khauf. Al-khauf tu maksudnya kita akan diuji dengan apa yang kita takut. Hidup kita ni banyak yang ketakutan kita kan. Kalau boleh, siapa boleh tolong type dekat ruangan komen. Ramai-ramai type pun tak apa. Apa ketakutan anda? Ketakutan anda pada saat ini, pada saat kehidupan sekarang ni kan, apa yang anda takut? Boleh tolong type.
Dia boleh jadi two way session ya. Tadabbur ni kita sama-sama tadabbur sebenarnya, bukan satu arah saja. Boleh share ketakutan kita apa. Contohnya mungkin kita takut anak kita sakit, kita takut treatment anak kita tak berjaya, kita takut nanti kalau kita dah tak ada anak kita macam mana kan. Banyaklah contoh ketakutan kita tu. Okey, dan ketakutan semua orang mungkin sama dan mungkin tak sama juga kan. Betul. Puan Salina takut diuji kehilangan harta benda. Betul. Banyak yang kita takut. Every moment pun kita bangun tidur dah takut. Takut lewat pergi kerja. Kan? Takut apa tu? Tak sempat nak masak ke apa kan? Takut. Bangun-bangun takut tak sempat sahur kan? Banyak betul ketakutannya. Okey. Yang kedua, ujian yang kedua ialah wal-ju'i. Ujian kelaparan. Ujian kelaparan ni mungkin kita pun tak berapa nak rasa sangat kan, sebab rasanya setiap hari ada je makanan, cuma sama ada kita lah selera ke tak nak makan kan. Kalau sakit dah Allah tarik pula selera makan. Cuma sekarang ni apa tu, sahabat-sahabat saudara-saudara kita dekat Palestin diuji dengan kelaparan, okay? Diuji dengan kelaparan. Kenapa dia bertukar balik slide ni? Okey, diuji dengan kelaparan dekat Palestin sana, memang ini yang mereka hadapi kan. Yang seterusnya ialah wanaksin minal amwal, iaitu kekurangan dari harta benda. Okey. Kekurangan dari harta benda ini ramailah yang hadapi kan. Ekonomi kita pun tak bagus sekarang. Jadi ramai yang tengah diuji dengan ekonomi sekarang. Lepas tu ujian yang keempat wal anfus, iaitu ujian yang melibatkan jiwa, perasaan, menyebabkan kematian. Ya betul Encik Syah, setiap malam lebih 300 juta penduduk dunia tidur dalam kelaparan. Betul sangat tu Siapa ada lebih kan, mungkin boleh bulan-bulan Ramadan ni boleh distribute iftar paket kan kepada rakan-rakan. Okey, dan yang terakhir ialah wasamarat. Wasamarat ni ialah buah, buah-buahan hasil tanaman. Tapi bila kita tengok tafsir, ada juga yang ditafsirkan dengan kehilangan anak. Kehilangan anak yang dicintai atau ahli keluarga. Okey, ini mungkin sebahagian daripada kita tengah hadapi. Jadi maksudnya semua tu Allah dah sebut. Okey, Allah dah sebut. Betul, takut diuji kehilangan orang tersayang. Itu memang satu ketakutan lah kan. Alright. Seterusnya Allah sebut wabasyiris sabirin, berita gembiralah untuk orang yang sabar. Okey. Jadi kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya dunia ini ialah rumah ujian dan bala. Okey. Kita akan diuji dengan apa yang ada padanya. Okey. Memang dunia ni bukan tempat untuk bersukaria lah, memang tempat untuk menghadapi ujian. Jadi bila kita dah tengok mesej Allah, apa peringatannya, apa kesedaran kita, apa kelegaan kita, dan apa penawarnya ayat ini kepada kita, the last part ialah tindakan kita. Apa action plan kita? Lepas kita dah tadabbur, tazakur, apa action plan kita kan? Kita jangan berhenti sampai kesedaran saja tapi tak ada buat apa-apa. Tak boleh macam tu kan? Jadi action plan kita salah satunya kita berdoa. Kita mohon pada Allah, semoga Allah beri kita dan bantu kita untuk sabar. Sebab Allah kata tadi berita gembira untuk orang yang sabar kan. Kita nak dapat berita gembira tu, kita nak menang in this ujian tu, kita nak Allah ucap tahniah dekat kita dan dapat reward ni daripada Allah. Okay, tahniah tahniah pada semualah yang berjaya sabar dengan setiap ujian yang datang ni. So bayangkanlah ucapan tahniah tu dari Allah kan atas kesabaran semua. Salam takziah juga kepada Kak Wati atas kehilangan suami tercinta. Okay. Semoga arwahnya dicucuri rahmat insya-Allah. Okay. Okay. Jadi memang kita baca ayat ni kita tahu the second part of this ayat is wabasyiris sabirin. Kita nak jadi sabar tu. Semua orang pun tahu sabar tu baik kan. Sabar tu baik untuk kita. Tapi mungkin kita rasa susahnya nak sabar. Pernah tak rasa susah nak sabar? Sampai masa bila kita rasa hidup tu paling sukar, dekat titik yang paling sukar macam Kak Syimah sebut tadi,
ada satu titik dalam hidup kita memang sangat sukar, masa tu memang sangat susah nak sabar. Okay? So macam mana nak sabar? Itu yang kita kena belajar. Belajar untuk sabar. Dan bolehlah kita share sikit sebanyak tips hari ni. Ada ramai juga tadi dah share apa push factor. Push factor itulah cara kita bantu diri kita untuk sabar kan. Dan kalau saya nak tambah satu lagi tips, bagaimana saya latih diri untuk sabar pada waktu itu ialah saya cari balik cara untuk syukur. Saya mulakan dengan bersyukur. Sebab kita ni sebenarnya hidup lama dalam dunia ni, tapi kita jarang bersyukur. Kita take for granted. Allah bagi kita nikmat selama 40 tahun lebih, tapi kita sebut tak nikmat tu? Jarang kan? Jarang kita nak sebut-sebut. Sedangkan kalau kita berdoa pun sebenarnya bagus kalau kita mulakan dengan puji pada Allah dan sebut nikmat-nikmat yang Allah bagi kat kita. Tapi jarang kan kita nak sebut segala nikmat yang Allah bagi tu. Tapi bila Allah uji kita dengan ujian tu yang kita sebut-sebutkan. Bila fikir balik, macam tak logik pun ada kan dengan nikmat yang banyak ni, tapi ujian yang satu ni lah yang kita sebut-sebut. Jadi, saya mula balik latih diri untuk bersyukur dan cara saya buat ialah dengan kira nikmat. Hitung nikmat satu persatu setiap hari. Bangun tidur, hitung. Okey, hari ni ataupun sebelum tidur ke, kita nak listkan, kita tulis kat kertas. Sebab itulah hasilnya balang syukur tu. Kalau saya boleh tunjuk, tak tahulah nampak ke tak. Ni balang syukur Cakna. Ini balang saya dulu lain lah, bukanlah macam ni. Saya buat balang saya sendiri dulu, kaca. Lepas tu setiap hari masukkan tulis apa kesyukuran saya hari tu. Lepas tu saya masukkan dalam balang tu. Lepas tu sampai waktu yang saya rasa sedih kan. Mungkin anak tengah sakit teruk ke. Ataupun doktor kata dah tak ada treatment dah. Nak continue untuk anak kan. Waktu tu saya akan buka, saya akan baca balik. Dan kita akan rasa yang nikmat Allah ni sangat banyak kan. Jadi kita rasa terpujuk lah dengan sendirinya. Maksudnya ujian Allah ni satu ni je. Nikmat aku ni banyak dah aku dapat. Maka bertenanglah, bersabar. Macam tu lah. Okay. Jadi kalau ada siapa yang lain nak share tips untuk sabar, tolonglah share dekat ruangan komen. Mungkin ada yang bermanfaat untuk rakan-rakan kita ambil kan. Ni ada banyak dekat chat ni Syairah. Okey, itu saja daripada saya. Kita nak dengar lah siapa nak share tips untuk sabar. Okey Syairah. Terima kasih Ija. Okey, jadi saya rasa tadi perkongsian Ija tadi walaupun sekejap tapi sangat bermakna dan kenalah dengan diri-diri kita semua yang sedang diuji kan. Jadi ada banyak juga perkongsian yang kita dapat daripada chat ni yang bagaimana ibu bapa sini yang diuji. Cuma saya takut diuji dengan apa, ada yang tulislah dia perkongsian takut diuji kehilangan harta, takut diuji kehilangan orang tersayang, dan Puan Adiwati ada cakap takut diuji kehilangan orang tersayang. Alhamdulillah diuji lagi kehilangan suami tercinta 3 bulan lepas. Allahu Akbar. Semoga Puan Adiwati sentiasa kuatlah untuk menghadapi ujian-ujian yang datang. Dan kita dapat lihat Puan Adiwati cakap Alhamdulillah diuji lagi. Maksudnya sabarlah Puan Adiwati dengan ujian tersebut. Saya fikir. Dan kemudian ada rasa syukur didik diri untuk bersabar dari Dr. Nur Hafizah. Saya pun tak ada nak komen lebih, tak ada nak cakap apa-apa lagi. Ija, ada apa-apa lagi tak? Kita ada 5 minit lagi sebelum kita bersurai. Adakah siapa-siapa lagi nak share macam mana tips anda bersabar? Macam mana anda latih diri bersabar? Macam saya tadi, saya latih diri syukur dulu. Syukur tu bawa saya kepada sabar. Mungkin ada sharing lain? Mana tahu boleh bantu rakan-rakan yang mungkin tengah nak usaha nak sabar ni. Tapi tak tahu macam mana kan. Okey, saya nak share satu doa. Lupalah Syairah, lupa. Saya nak share satu doa untuk latih diri kita bersabar. Kita kan kena mohon dekat Allah kan. Sebab kalau kita tak tahu nak buat macam mana, kita doalah dekat Allah. Doa dia bunyi macam ni ya.
Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Okey, doa ni dari surah Al-A'raf ayat 126. Maksud dia, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu. Okey, insya-Allah kita sama-sama kita sama-sama amalkanlah ayat ni. Semoga Allah berikan kesabaran kepada kita dan seterusnya ketenangan untuk kita. Itu yang paling kita nak lah. Okey. Okey, insyaAllah. Itu saja Syaira. Encik Syah dengan Kak Shima ada nak cakap apa-apa lagi ke? Saya nak jemput Dr. Noh Hafizah dari USIM, boleh ke kongsi sikit? Boleh, silakan doktor. Okey. Assalamualaikum. Minta maaf. Saya sebenarnya bukanlah parents yang ada anak sakit kanser, tapi saya observe my own mother jugalah yang jaga saya sepanjang saya menghidapi Hodgkin's lymphoma sejak saya 16 tahun. Jadi sekarang ni saya dah 48 tahun. So alhamdulillah panjang umurnya, sihat tubuh badannya, insya-Allah. Saya cuma nak kongsikan macam mana saya lihat bagaimana mak saya bersabar dengan menghadapi dugaan sepanjang menjaga saya, dan kemudian dengan anak-anak yang lain, anak-anak dia yang lain yang dia perlu jaga. Pada masa tu ayah saya pun baru meninggal masa tu, jadi mak saya kena jaga semua orang. Dan kami semua ada yang ada penyakit, ada yang mental health issues. Jadi saya nampak mak saya memang seorang yang sangat bersabar. Tapi saya rasa bila dia bersabar tu, dia kena redha dulu. Dia kena terima dengan terbuka dulu semua dugaan yang dia terima tu. Kalau tak, dia kata macam benda apa, dugaan-dugaan ni boleh buat dia jadi gila, dia kata. Dia memang rasa macam memang boleh pitam lah sebab ditimpa satu persatu penyakit, kehilangan nyawa, dan dia kena jaga anak-anak kecil semua masa tu. Jadi bila dia reda, bila dia terima hakikat bahawa hidup ni ujian dan dia terima dengan terbuka, dia jadi, saya nampak dia berlapang dada. Walaupun mak saya tu diduga, tapi dia tenang aja. Walaupun dia seorang-seorang dan dia kena kerja seorang-seorang juga dengan masa tu adik-beradik semua kecil-kecil lagi. Jadi selain daripada bersabar tu, saya nampak dia kena tanam dulu redha, terima dengan terbuka dugaan yang Allah berikan itu. Walaupun pada mulanya kita manusia biasa, kita akan pertikai, kita akan tanya Allah, kenapa aku, which is Allah pun faham, dan kita janganlah rasa kita berdosa cakap macam tu. Allah kan Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi bila mula-mula kita question diri kita, kemudian kita kita tengok orang lain tak sama dengan kita, bila kita observe semua ni, kita macam merasa tak adil. Kenapa kita diuji, tapi kenapa orang yang jahat tu tak diuji, macam itulah kan. Cuma bila kita ponder dan kita communicate dengan Allah, dan saya suka nak nyatakan bahawa masa sakit tu memang kena banyakkan baca Al-Quran. Macam Al-Quran tu macam kata-kata ataupun cara Allah communicate dengan kita. Kadang-kadang tu bila kita duduk saja-saja dan rasa macam tak tenang, kita buka muka surat mana-mana pun dalam Al-Quran dan kita nak tanya apa yang Allah nak sampaikan kepada kita. Jadi kita baca ayat tersebut dan kita macam yang sesi hari inilah, macam kita tadabbur kan. Jadi itu sahajalah saya rasa. Selain daripada sabar tu memang sangat penting. Tapi punca kesabaran tu betul, kita kena rasa syukur dulu. Sebab bila kita rasa syukur, baru terbit rasa sabar tersebut. Tapi apa-apa pun kita kena reda dengan apa yang Allah nak uji kepada kita. Berlapang dada. Tak ada masalah pun kalau kita nak nangis. Bila kita nangis tu bukan bermaksud kita tak reda, tapi kita
kita sebagai manusia, itu adalah normal reaction untuk kita menangis, kita uh, terfikir, dan kita action dia ialah kita terus communicate dengan Allah, bangun malam, rajin bangun malam dan berdoa kepada Allah. Itu yang saya nampak yang mak saya buat selama ni, dan benda tu bila dah jadi lama kan, dia jadi macam sebati dengan dia, konsisten amalan dia, solat sunat dan bangun malam, sejak bila dia diduga tu kan, jadi nampak ada hikmah dekat situ. So kadang-kadang satu lagi yang saya perasan, bila diduga macam tu, kita kena cari hikmah di sebalik apa yang diduga tu, benda tu yang membuatkan kita jadi kuat, insya-Allah, untuk jadi lebih positif. Itu saja daripada saya. Terima kasih Tuan Shah dan Doktor. Okey. Okey, terima kasih Dr. Hafizah atas kongsian yang diberikan tadi. Kita nampak perspektifnya agak berbeza sebab Dr. Hafizah sendiri merupakan penghidap penyakit kanser dan dia ceritakan bagaimana dari segi pesakit itu sendiri dan juga sebagai ibu. Perspektif dia lihat ibu dia macam mana dia mengharungi segala dugaan tersebutlah. Satu lagi saya rasa yang saya kongsikan satu lagi, saya nak tambah sikit lagi lah tentang saya. Saya rasa waktu tu kita kena, saya yakin kita kena have faith in Allah. Maksudnya kita kena yakin Allah dengar segala permintaan kita dan Allah akan tolong kita. Kita kena yakin seyakin-yakinnya. Okay, itu saya rasa itu yang part saya lah, yang last. Um, saya rasa dah tak ada apa-apa lah. Saya serahkan kepada Ijah untuk penutup. Okay, silakan. Okay, Alhamdulillah, terima kasih Dr. Hafizah atas sharing tadi. Betul memang kena reba tu akan membawa kepada step yang seterusnya lah. Dan jangan risau, nak menangis apa semua tu tak ada masalah. Itu satu emosi yang normal yang Allah berikan. Cuma dalam apa-apa emosi kita jangan berlebihan, itu saja. Okay? Dan Alhamdulillah saya bersyukurlah kita dapat jalankan halaqah kita pada hari ini. Memang kita akan rasa, kita sampai satu tahap kita akan rasa ada kasih sayang Allah dalam setiap ujian yang kita lalui itu. Jadi jangan putus asa untuk berdoa kepada Allah, sebab kita kena yakin, macam Syairah cakap, kena yakin yang di sebalik ujian tu ada banyak hikmah dia, dan kita pun selalu doa dekat Allah, ya Allah, kurniakan sesuatu yang lebih baik daripada musibah ini. Okey, insya-Allah. Sebenarnya banyak doa-doa yang kita boleh amalkan ya. Okay, Alhamdulillah, terima kasih. Semua stay sampai ke hujung. Kita ada 29 orang hari ini. Jadi kalau Rabah Jiwa ni bermanfaat untuk semua, saya ingin cadangkanlah supaya ia boleh dilakukan secara berkala lah. InsyaAllah. Nanti kita akan tanya, poll, kita buat poll lah. Sama ada sahabat-sahabat nak 2 minggu sekali ke, nak sebulan sekali ke, kan Cik Syah? Nanti kita cari pentadabbur yang lain juga, okay? InsyaAllah. Dan saya open to feedback juga pada semua, apa-apa feedback yang bagus untuk diperbaiki lagi kan. Okay, Alhamdulillah, itu saja.